Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada semua sahabat Farmasi Semarang, dan salam wali Rasul juga saya ucapkan pada hari ini. Okey, baiklah. Sebagaimana hari-hari sebelumnya, pada malam ni untuk program Home Care Solution bersama Farmasi Faj, saya akan membuat live untuk berkongsi tentang tips-tips penjagaan pesakit di rumah. Okey. Untuk pada malam ni, saya nak fokus kepada penjagaan pesakit bedridden. Okey, baiklah. Apakah yang dimaksudkan dengan bedridden? Bedridden ni, kalau dalam bahasanya adalah confined to bed due to sickness or old age, ataupun kalau kita nak translate kepada bahasa Melayu adalah pesakit ataupun orang yang hanya mampu terbaring di tempat tidur disebabkan oleh faktor kesihatan ataupun umur tua. Okey. Antara faktor kesihatan yang menyebabkan pesakit hanya mampu terbaring atas katil, contohnya adalah pesakit yang mengalami serangan stroke, yang mengalami masalah kemalangan serius, dan masalah lumpuh. Okey. Untuk isu penjagaan pesakit bedridden, saya nak fokus kepada beberapa poin penting yang harus diambil perhatian khusus oleh caregiver. Okay, yang pertama adalah risiko terjadinya kudis tekanan, ataupun nama lain yang biasa kita dengar adalah pressure ulcer ataupun bed sore. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan kudis tekanan ataupun pressure ulcer ni? Okay. Ia adalah satu jenis kudis yang terjadi di kawasan permukaan kulit yang menerima tekanan yang tinggi, ataupun tekanan ini terhasil daripada berat badan pesakit itu sendiri, yang mana dia terkompres di atas permukaan katil. Okay. Antara bahagian badan yang ada risiko untuk mengalami tekanan lebih tinggi daripada biasa adalah, sebagai contoh, jikalau pasien ataupun pesakit itu berbaring, bahagian badan yang ada risikonya seperti belakang kepala, tumit, bahagian tulang punggung belakang, okay, dan semakin nipis bahagian kulit, maksudnya kawasan permukaan kulit yang kita nampak ada bonjolan tulang, contohnya macam buku lali, tulang kipas, belakang kepala. Okay. Dan sekiranya pesakit ataupun pesakit dalam posisi mengiring, so permukaan bahu, siku dan tangan boleh jadi develop pressure ulcer ni. Okay. Kenapa untuk pesakit bedridden, perkara yang kita harus cegah adalah bed sore. Okay. Sekiranya terjadi bed sore, ia bukan satu jenis luka yang bersifat kronik, yang mana ia lambat sembuh, dan sekiranya tidak diuruskan dengan cara yang betul, luka ni sebenarnya akan menyumbang kepada pertambahan kos menjaga pesakit, disebabkan oleh keperluan untuk membeli peralatan mencuci luka, peralatan untuk tampanan luka dan sebagainya. Okey. Okey, bahagian tubuh badan yang berisiko tinggi untuk mendapat kudis tekanan ataupun bed sore ni adalah, in short ataupun secara prinsipalnya, kita panggil bony area. Bony area ni adalah sebagaimana saya bagi tahu tadi, permukaan badan ataupun bahagian tubuh badan yang berdekatan dengan tulang. Okey. Sebagai contoh yang paling kerap berlaku adalah tulang sakral ataupun tulang ekor punggung. Okey. Buku lali dan juga belakang kepala. Okey. Baiklah, bagaimana kita nak mengelakkan daripada berlakunya pressure ulcer ni? Okey. Antara benda yang kita boleh buat ialah, setiap kali kita nak tukar pakaian pesakit ataupun kita nak mandikan pesakit, periksa permukaan kulit yang berisiko tersebut untuk tengok sama ada berlakunya luka ataupun perubahan warna kulit. Okey. Perubahan warna kulit mungkin salah satu tanda ataupun stage satu pressure ulcer ni sendiri. Okey. Seterusnya,
Bagi pesakit ini juga, kita kena tukar posisi tidur pesakit setiap 2 hingga 6 jam. Yang mana kita nak make sure tidak berlakunya prolonged pressure di satu side saja, badan saja. Okay? Dan semasa menguruskan pesakit, contohnya nak angkat pesakit, kurangkan pergeseran antara kulit pesakit dengan tempat tidur. Kerana apa? Kerana sekiranya berlaku pergeseran yang sangat banyak, ia akan menyebabkan pertambahnya risiko untuk berlaku pressure ulcer. Okay? Dan salah satu cara yang ataupun device, equipment yang kita boleh beri kepada pesakit adalah dengan menggunakan tilam angin. Tilam angin ni bukannya tilam angin biasa, tapi nama lain kita bagi adalah ripple mattress ataupun alternating air ripple mattress. Okay? Yang mana tilam ni sebenarnya dia harus dipasang selama 24 jam. Okay? Sebab dia tilam angin yang alternate. Okay? Dia, kalau kita tengok video angin, tilam ni time lapse, kita boleh tengok dia ada macam jalur yang alternate, yang mana dalam satu masa contohnya alternate A dengan B. Okay? Dalam satu masa jalur A dengan B dia tidak inflate pada masa yang sama. Contohnya untuk masa yang pertama jalur A akan inflate, jalur B takkan inflate, dan pada masa yang kedua jalur B akan inflate dan jalur A tidak inflate. Okay? Apabila berlakunya alternate air pressure ni, dia tidak menyebabkan hanya satu tempat saja pada pokok kulit yang ada bersentuhan dengan tilam. Okay? Baiklah, sekiranya pesakit tidur dalam posisi mengiring, akan terjadinya belaga kepala lutut, okay? Ataupun lengan dengan badan. Untuk kawasan permukaan kulit yang belaga ni, disarankan untuk meletakkan alas bantal untuk mengelakkan daripada berlakunya tekanan. Okay. Manakala sekiranya telah berlaku pressure ulcer ni ataupun luka tekanan ni, kena rujuk kepada klinik yang berdekatan, sebab luka yang terjadi disebabkan oleh luka tekanan ini memerlukan pengurusan luka yang khusus. Okay. Kerana ia bukannya luka yang biasa, memerlukan teknik-teknik yang betul untuk menguruskan luka ni. Okay. Baiklah, selain daripada risiko pressure ulcer ataupun luka tekanan, perkara lain yang kita harus titik beratkan adalah penjagaan kebersihan pesakit. Sebagaimana insan yang normal, yang sihat, pesakit yang bed tidur juga perlu mandi untuk membersihkan badan setiap hari. Okay. Dari segi pemilihan sabun untuk digunakan, disarankan untuk memilih sabun jenis soft cleanser untuk memastikan tidak berlaku iritasi kulit. Okay. Sesetengah pesakit dia tidak boleh nak mandi sendiri dan memerlukan bantuan. Okay. Untuk pesakit yang seperti ini, dia boleh mandi di atas katil dengan cara menggunakan tisu basah. Okay. Dan selepas mandi, pastikan lap kering badan pesakit, sebab permukaan kulit yang lembap akan menyebabkan senang berlakunya jangkitan kuman ataupun bakteria. Okay. Dan sekiranya ada berlaku masalah kekeringan kulit yang melampau, selepas mandi kita boleh sapu, lotion ataupun pelembap ke kawasan kulit yang ada masalah kulit kering. Okay. Dan dari segi grooming, sama juga seperti orang biasa, pesakit bed tidur juga perlu menjalani proses grooming. Sebagai contoh, tukar pakaian setiap hari untuk memastikan badan pesakit tidak terdedah kepada kekotoran. Okay. Dan sikat rambut ataupun potong bila perlu. Kita tak nak disebabkan oleh rambut panjang tidak terurus, parasit akan membiak. Dan bagi kuku, kaki dan tangan disarankan untuk tidak dibiar panjang dan dipotong pada tempoh yang tertentu, sebab akan terjadi kegatalan dan pesakit akan cuba untuk hilangkan kegatalan tersebut dengan cara menggaruh, yang mana sekiranya kuku panjang akan memberikan kulit senang luka. Okay.
Manakala untuk persekitaran pesakit, pastikan at best tukar cadar setiap hari, kerana pesakit akan menghabiskan masa setiap hari, most of the time, di atas tilam. Okay? Dan di atas tilam ni juga dia makan dan juga mandi. So, untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah in the future, disarankan untuk tukar cadar ni setiap hari. Okay? Dan pastikan bilik yang digunakan untuk menempatkan pesakit, dia punya pengudaraannya dalam keadaan yang terbaik, sebab kita tak nak debu-debu berkumpul yang akan berlaku masalah iritasi. Okay. Baiklah, yang ketiga adalah dari segi pemakanan untuk pesakit. Okay. Sebagaimana orang yang sihat, pesakit juga memerlukan sumber nutrisi yang lengkap. Contohnya sumber yang lengkap dan seimbang, sumber protein, karbohidrat, fiber, etc. Okay. Cumanya yang membezakan antara pesakit dengan orang biasa adalah bentuk ataupun cara bagaimana makanan itu diberikan. Okay. Baiklah, untuk pemakanan pesakit, disarankan untuk observe atau perhatikan tabiat pemakanan pesakit. Ada pesakit yang dia lebih suka makan pada kuantiti yang sedikit, tetapi secara berpanjangan compact tu makan macam makan pagi ataupun breakfast, makan tengah hari atau makan malam. Okey. Manakala bagi pesakit yang mengalami masalah untuk mengunyah makanan ataupun menelan makanan, boleh menggunakan alternatif, iaitu susu formula khas yang mana telah diformulasi mengandungi khasiat yang seimbang. Okay, yang mana susu ni boleh digunakan untuk menggantikan makanan harian pesakit. Okay. Manakala ada juga sesetengah pesakit yang tidak boleh nak menelan makan sendiri, yang ini kita boleh gunakan pemakanan menggunakan tiub, dan pemasangan tiub ni sebenarnya perlulah dilakukan oleh orang yang profesional yang tahu, contohnya seperti jururawat ataupun medical assistant. Okay. Yang keempat adalah exercise ataupun senaman bagi pesakit bedridden. Okay. Pesakit bedridden sebenarnya terdedah kepada risiko muscle atrophy ataupun kita panggil masalah pengenjutan otot disebabkan otot yang tidak digunakan. Okay. Untuk membantu mengurangkan risiko berlakunya masalah muscle atrophy, caregiver boleh membantu pesakit untuk menjalankan senaman ringkas. Sebagai contoh yang kita boleh guna adalah regangan muscle. Okay. Regangan muscle bahagian lengan, kaki, ataupun cuba untuk urut-urut muscle pesakit. Okay. Dan senaman ni sebenarnya harus dilakukan setiap hari selagi mana pesakit bedridden. Okay. Contoh selain itu, selain daripada senaman ni, pesakit juga boleh menggunakan ball pressure, yang mana bola ni digunakan untuk digenggam oleh pesakit, dan bola ni ada banyak jenis warna. Warna ni adalah melambangkan kekuatan. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang sepada keras. Okay. Yang mana senaman regangan tangan ni akan membantu menguatkan tangan pesakit. Selain itu, kita boleh juga gunakan pedal cycle. Pedal cycle ni adalah macam basikal tapi tak ada tayar, yang boleh digunakan dalam rumah. Okay. Untuk senaman bagi menguatkan kaki pesakit. Okay. Baiklah, saya rasa sampai di situ saja perkongsian saya pada malam ni. Okay. Perkongsian untuk bagaimana menjaga pesakit bedridden di rumah. Okay. Baiklah, saya rasa sampai di situ pada malam ini, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.